Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar semua, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan makanan halal lagi baik. Okay, sebelum tu Ustazah nak pastikan kamu tengok dulu video ni sehingga habis sebab ini pembelajaran secara atas talian. Jadi dengan cara ni je Ustazah boleh berikan keterangan. Untuk tajuk-tajuk yang lepas nanti Ustazah akan buat penerangan balik macam ni, cara macam ni untuk kamu lebih faham berkenaan dengan tajuk yang kamu dah pelajari lah. Kiranya Ustazah akan fokuskan sikit dalam bab Al-Quran lepas ni. Okey. Jadi bab Al-Quran dan fiqh sebab yang tu adalah benda utamalah kita ni sebagai pelajar untuk kita tahu benda tu. Okey, tak apa. Jadi hari ni Ustazah nak pastikan agar kamu tengok video yang Ustazah buat ni sampai habis dan faham dulu soal apa yang Ustazah terang ni dan buat nota. Tengok nota yang Ustazah bagi. Okey, hari ni kita akan belajar berkenaan dengan berkenaan bidang Al-Quran, iaitu makanan halal lagi baik. Okey, kita terus masuk je lah. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik, kita dapat tahu daripada mana? Daripada surah Al-Baqarah. Islam ataupun Allah telah memerintahkan kepada hamba dia untuk mencari ataupun mengambil makanan yang baik dan halal. Jadi jangan terlalu tumpukan, jangan terlalu sewenang-wenangnya kita nak ambil makanan. Nampak makanan ni kita nak ambil. Nampak makanan ni kita nak ambil. Kita kena tengok dulu makanan tu dari segi khasiat dia, daripada segi kebaikan dia, daripada segi status kehalalan dia tu. Sama ada halal ataupun tak halal, ataupun benda yang syubhah. Benda tu nanti kita akan terangkan dalam bab ni. Okey, kamu tengok dalam ayat Al-Quran tu. Okey, kamu boleh baca lah. Saya harap kamu faham lah apa yang ayat ni cakap. Kita akan baca daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Kamu tengoklah ayat ni. Okey, kita baca sikit. Kamu perhatikan macam mana cara bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalau tak boleh, kamu berhenti je kat situ. Lepas tu kamu sambung. Sama ada kamu nak ambil daripada halalan tayyiba ataupun terus masuk ke wala tattabi'u pun tak apa. Okey. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Okey, mat asli kena pastikan betul dan ada syadid dia dekat bahagian huruf shin tu kan, ada tasydid tu kan. Okey, kamu masukkan betul-betul. Innahu lakum aduwwum mubin. Okey, tadi yang dekat syaitan tu kan, okey, ada huruf jim tu kan, kamu boleh perhatikan. Okey, yang itu maksudnya adalah yajuz, ataupun kamu berhenti pun boleh, kamu tak berhenti pun boleh, tapi diharuskan untuk berhenti. Untuk tanda bacaan tu lah, tanda wakaf tu. Okey. Innahu, kamu kena dengung dekat situ. Perkataan dengung tu kamu kena buat betul-betul, kena perhatikan. Lepas tu dekat bahagian aduwwum mubin, tanwin bertemu dengan huruf mim. Itu adalah idgham ma'al ghunnah, kena dengung. Lepas tu mubin tu kena panjangkan sikit sebab dia mad arid li sukun. Okey, kita masuk kepada terjemahan dia pula. Okey, ya ayyuhan nas, apa maksud dia? Okey, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang terdapat daripada bumi ni. Halalan thayyibah, makanan yang halal lagi baik. Halalan halal, thayyiban, benda lagi baik. Wala tattabi'u, dan jangan tattabi'u,
kamu mengikuti jejak langkah. Okey, khutuwah syaitan, jejak langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya, lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tapi dalam Al-Quran ni kita boleh baca, bagi kamu syaitan ini adalah musuh yang nyata. Mubin tu bermaksud nyata. Okey, nanti kamu dah faham. Okey, kita masuk seterusnya. Kita tengok dekat bahagian, kita zoom sikit. Dekat bahagian ni. Siapa pernah tengok berkenaan dengan piramid makanan ni? Mesti semua dah faham ataupun dah pernah tengok berkenaan dengan piramid makanan ini yang kita belajar dalam pendidikan seni pula dah. Dalam pendidikan jasmani. Okey, yang pertama kita tengok level yang pertama tu. Itu makanan yang kita perlu makan dengan kadar yang sedikit. Dalam bab halal dan lagi baik ini, kita bukan hanya menumpu kepada makanan yang halal sahaja, tapi lebih kepada kita juga perlu mengambil berat berkenaan dengan khasiat makanan tu. Jadi Islam pun menuntut umat dia, menuntut kita supaya ambil makanan yang berkhasiat dan tidak mengganggu dan tidak memberi kesan kemudaratan kepada diri kita lah kan. Okey, kamu boleh tengok lah ni. Kalau yang level atas tu kena makan sedikit saja, yang tengah tu kena makan dalam kadar yang sederhana. Kalau yang second last tu, yang bawah level yang ketiga itu pula, makan dalam kadar yang banyak. Sebab apa? Itu adalah sayuran. Lepas tu dan bahagian karbohidrat kan, yang bawah tu kan, bahagian roti-roti. Itu pun sama. Okey, piramid makanan ni Ustazah rasa tak ada masalah lah kalau kamu nak faham. Sebab kamu pernah, kita pun benda ni selalu kita makan kan. Jadi benda tu tak ada masalah lah untuk kamu nak faham. Okey, tak apa. Kita masuk pula dalam bahagian tuntutan pengambilan makanan yang halal lagi baik. Okey, berdasarkan daripada surah yang Ustazah baca tadi, daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Okey, Allah menyeru kita untuk apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surah tu? Okey, yang pertama, daripada terjemahan yang Ustazah baca tadi. Okey, Allah menyuruh kita sebagai manusia ni untuk cari makanan yang halal dan baik untuk memastikan akal kita ni terpelihara dan badan kita ni terpelihara daripada kemudaratan. Kemudaratan macam mana tu? Macam penyakit jugalah. Penyakit lupa, daripada penyakit kecil manis, darah tinggi, dan sebagainya. Okey. Seterusnya, makanan yang halal dan baik dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Yang ni pun sama jugalah. Makanan yang baik untuk badan yang cerdas. Okey. Seterusnya, Allah melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Jadi kita kena hati-hatilah dalam pemilihan makanan. Okey, seterusnya kita tengok pula ciri-ciri makanan yang baik. Yang pertama adalah bersih. Bersih dari segi apa? Daripada segi dia punya itulah kekotoran dia, dari segi halal ataupun tak, daripada makanan yang baik. Takkanlah kamu nak makan benda yang kotor, betul tak? Mesti kamu pastikan makanan tu bersih. Jadi macam kita pergi kat kedai makan kan. Kedai makan yang ni Ustazah pernah nampak lah kan. Kat kedai makan ni tak semuanya ataupun kamu tahu tak telur tu, tak semuanya pemilik kedai makan ni dia akan basuh tau telur tu. Jadi kat situ dah ada kekotoran. Jadi kalau kita makan makanan yang kotor tu, baik ke tak baik? Jadi dia tak termasuk dalam ciri-ciri makanan yang baik lah, betul tak? Jadi lebih elok kita makan dekat rumah. Lagi baik, lagi bersih. Okey, seterusnya berkhasiat. Yang berkhasiat ni macam kamu tahulah, makanan yang berkhasiat lah. Macam sayur-sayuran, benda yang mengikut kadar yang tadi dalam
piramid makanan. Boleh ke Ustazah? Kalau saya nak makan McD, boleh, tak ada masalah. Kamu nak makan benda fast food pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita jadi manusia ni, nafsu kita nak makan tu pun kadang-kadang ada juga, betul tak? Tapi jangan selalu. Sebab itu, boleh memudaratkan kesihatan kita. Boleh makan tapi jangan selalu. Okey. Seterusnya, ciri-ciri makanan yang baik iaitu mengikut keperluan. Kita nak makan ni jangan terlalu mengikut nafsu. Makan banyak pun salah. Jangan, sebab kalau kita ambil banyak, tak mengikut keperluan kita, kita akan cepat lesu ataupun cepat malas untuk melakukan kerja dan akan melakukan pembaziran. Seterusnya, apa yang kita boleh tengok daripada makanan yang baik ni? Dia mestilah seimbang. Dia mesti ada sayur, dia mesti ada karbohidrat, dia mesti ada protein. Dan dia mesti ada serat juga. Tak boleh lah satu hari tu makan, dalam satu masa makan, nasi tu karbohidrat saja penuh. Nasi, roti. Lepas tu donat. Itu saja kita makan. Protein tak ada, sayur tak ada. Tu tak boleh lah. Kiranya tak seimbang lah. Seterusnya. Maksud makanan yang halal dan haram. Kamu mesti pernah dengar kan berkenaan dengan cop halal? Selalunya banyak lah makanan yang kita nak cari apa-apa, mesti kita akan cari perkataan halal dulu. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan makanan halal ni? Makanan halal adalah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Dalam syarak ni bermaksud ni lah pemerintahan kita lah. Majlis apa? Yang mengeluarkan cop ni? Dia mengeluarkan tanda halal ni. Kat situ kita akan rujuk berkenaan tanda halal ni. Jadi boleh ke Ustazah makanan yang tak halal ada cop halal ni? Kita kena berhati-hatilah dalam bab macam tu. Sebab kadang-kadang musim sekarang ni macam kita tahu kan, walaupun dia ada tanda halal, tapi tak semesti dia halal. Jadi kalau ada keraguan dekat dia punya bahan dia, itulah cara dia yang terbaik tu. Kita kena tengok dulu bahan dia, apa bahan-bahan yang dia terdapat. Kalau ada bahan-bahan yang meragukan, yang mempunyai syubhah, ada keraguan dalam bahan tu, jangan makan. Kalau dengar orang kata, makanan ni tak halal, makanan ni tak halal, muncul satu keraguan, muncul satu perasaan ragu-ragu dalam diri kita pun, jangan makan. Kalau kamu yakin, makanan ni, ayam KFC ni elok, tak apa makan. Kalau dengar orang kata, ayam KFC tak boleh, tak halal. Ayam, contoh, ayam KFC ni tak halal sebab dia sembelih ni. Kalau kamu ragu-ragu, sebab kalau kamu nampak dan kamu ragu-ragu, yang tu tak apa. Kamu tinggalkan, kamu jangan makan sebab benda tu dah ragu-ragu. Boleh jadi haram pada diri kamu lah. Sebab kamu ragu-ragu kan, tapi kamu tetap makan, tak boleh. Apa pula makanan haram pula ni? Ustazah, apa makanan haram ni pula? Makanan yang dilarang oleh syarak. Makanan yang haram lah. Macam arak. Lagi? Tuak. Lagi apa? Benda yang boleh membawa kepada mabuk. Benda boleh bawa kepada kemudaratan. Seterusnya. Sesuatu makanan ini bergantung kepada apa? Yang pertama kita boleh tengok, dia haruslah ramuan makanan ni mestilah berasal daripada sumber yang halal. Seterusnya, cara memproses dan menyediakan makanan perlulah betul. Kita kena tengok. Pertama kita tengok dulu ramuan makanan dia tu mesti daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok, sumber dia ni tak halal lah Ustazah. Dia ada perkataan E. Dia ada tulis yang macam yang kita tahu tu kan. Ada perkataan E tu kan. So yang cara ragu-ragu lah Ustazah. Dia punya makanan ni daripada arak. Jangan. Tinggalkan. Jangan kamu makan. Kalau kamu rasa macam, yang ni bahan dia ayam. Bahan dia ni gula, garam ni. Itu saja benda yang halal. Jadi boleh makan. Kamu kena cek dulu. Yang kedua, apa yang kita kena buat? Keharusan apa yang kita perlu buat? Kita kena tahu cara proses dan menyediakan makanan. Kita kena tahu juga makanan yang kita dapat tu daripada mana.
macam mana dia proses, macam mana penyediaan makanan tu. Macam apa ni, setengah orang kata kalau makanan yang berunsurkan ayam ni, kadang-kadang cara memprosesan dia tu tak betul. Orang kata tak sembelih tapi dia orang potong terus, tak mengikut kaedah syarak. Okey, kita pun kena tahulah, tapi kalau itu di luar kendalian kita, tak apa, kita yakin benda tu halal, kita boleh makan, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, cara mendapatkan makanan tu dengan cara apa? Kita kena tengok dulu cara dapatkan makanan tu. Adakah cara kita nak dapat makanan tu dengan cara yang tak betul, cara yang haram, mencuri, ataupun dengan cara yang tak betul lah, memanipulasi orang ke kan, dengan cara menipu ke, pun tak boleh. Kita kena tengok juga keharusan dalam segi 3 bentuk ni lah. Sasa dah Ustazah. Okey, seterusnya akibat mengambil makanan yang haram. Okey, yang pertama kita boleh tengok kecerdasan minda terganggu. Tapi dekat sini Ustazah nak tegaskan, tak semua kecerdasan minda ni terganggu disebabkan oleh makanan. Kadang-kadang ada simptom lain, penyakit ke, ataupun ada masalah peribadi ataupun masalah personality dia, macam itulah. Ada masalah tersendiri dia tu, boleh mengganggu kecerdasan dia. Tapi salah satu akibat mengambil makanan yang haram ni juga, kecerdasan minda dia terganggu. Dia tak boleh nak fokus. Bila Ustazah terang apa-apa kan, dia macam tak tahulah. Apa ya Ustazah? Saya lupalah. Macam tu lah. Dia tak berapa nak faham. Nak dapat apa yang ilmu disampaikan pun tak boleh nak adapt. Okey. Seterusnya. Kecerdasan minda ni 2 kali. Sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah. Penat lah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa malas betul hari ni? Kenapa sedihnya hari ni? Broken lah hari ni. Keadaan keluh kesah lah. Asyik-asyik mungut. Ustazah ni bagi kerja banyak lah. Tak boleh lah. Cikgu ni bagi kerja banyak lah. Tak boleh lah. Malas lah. Macam ni lah. Apalah. Main game tak ada masalah. Tapi kalau nak buat kerja sekolah, masalah menimbun-nimbun datang. Macam-macam merungut boleh datang. Betul tak? Okay. Ini bukan kamu. Kamu baik. Sekarang ni orang lain dekat luar negara. Dekat sekolah ni semua baik-baik. Bagus. Alhamdulillah Ustazah jumpa semua pelajar-pelajar yang baik-baik. Okey. Yang seterusnya, mendapat penyakit. Penyakit macam mana kita makan benda yang haram ni? Kita macam penyakit lah. Kita boleh tahu. Tapi ini pun tak semestinya dapat penyakit tu dia ni ada penyakit ni, makan makanan haram ni. Tak semestinya. Kadang-kadang penyakit ni Tuhan yang bagi. Tapi ini adalah salah satunya akibat dia lah. Okay. Tidak mendapat kemanisan beribadah. Bila kita makan benda yang haram, okey, dalam tengok tersasul. Dalam diri kita ni ada bila kita makan benda yang haram, ada satu orang panggil apa? Segumpal darah ni yang akan terbentuk dalam diri kita. Yang bila kita makan benda haram akan terbentuknya satu gumpulan darah ni. Jadi benda macam ni yang bila makan banyak benda haram, makan benda yang mencuri, jadi satu gumpal. Makan benda yang tak halal, dapat satu gumpal. Dah jadi bila dia dah jadi banyak, bila dia selalu buat, bila selalu jadi tu, benda tu yang akan memberi efek kepada diri seseorang tu. Dia tak boleh terima teguran orang. Dia nak beribadah pun dia tak boleh terima kemanisan ibadah. Buat sikit, penat lah, malas lah. Macam-macam dia akan jadi. Lepas tu, doa dia pun tak mustajab. Lepas tu, apa yang dia pelajari pun, ilmu yang dia dapat, apa yang Ustazah bagi ataupun cikgu lain bagi, susah nak faham. Yang seterusnya adalah dibenci masyarakat. Itulah. Kadang-kadang makanan dalam segi makanan ni pun kita kena titik beratkan juga. Okey. Jangan main ambil je. Sebab benda ni akan menjadi darah daging kita. Kalau kita makan benda yang tak halal, benda yang haram,
dia akan jadi darah daging kita. Okey, kita tengok pula perbezaan ciri makanan halal dengan makanan haram. Okey, makanan halal, apa yang kita boleh tengok? Bahan yang halal dimakan. Mesti terdiri daripada bahan yang halal dimakan. Makanan haram pula, bahan dia tu digunakan daripada bahan yang haram dimakan. Macam arak, dan selanjutnya lah. Macam daging daging khinzir. Okey. Disembelih mengikut hukum syarak. Tapi makanan haram ni tidak disembelih mengikut hukum syarak. Ini pun jadi perbahasan dalam Malaysia ni lah. Yang bila mana ramai netizen mempertikaikan kenapa makanan kat kedai ni macam ni, kenapa kat kedai ni dia tak potong macam ni, kenapa kat kedai ni dia tak sembelih macam ni. Okey. Dia akan timbul keraguan kat situlah. Kalau rasa ragu, jangan makan. Okey. Seterusnya, bebas daripada najis dan kekotoran. Mesti bebas daripada najis dan kekotoran. Bercampur dengan najis dan kotoran kalau makanan haram ni. Jangan makan. Makanan yang halal disimpan di tempat yang suci. Di tempat yang suci macam mana? Seperti ais. Lepas tu makanan haram disimpan di tempat yang bernajis. Kat mana? Dalam jamban dia simpan je daging tu. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia kotor lah kan. Kita nak ke makan benda macam tu? Dia akan jadi bawa penyakit kepada kita. Seterusnya, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Kalau makanan haram ni mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Okey, yang ni kamu, saya rasa benda ni kamu faham lah kan. Diperoleh daripada cara yang sah. Kalau makanan halal ni, dia dapat makanan tu dengan cara yang betul. Kalau yang haram ni dengan cara yang haram lah. Mencuri, macam saya cakap tadi. Mencuri, memonopoli orang, menipu orang, memanipulasikan cerita. Okey, seterusnya pengajaran ayat. Okey, daripada ayat surah Al-Baqarah yang tadi kita baca tadi, apa yang kita boleh tengok? Apa yang kita boleh ambil? Okey, yang pertama, kita diwajibkan mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberi kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Dia bukan je bagi efek kepada kita punya badan saja, tapi dia juga menyumbang kepada benda-benda yang lain. Fizikal, rohani, minda kita, intelektual kita. Kalau benda ni terjejas daripada segi makanan ni lah, dia membawa kepada perubahan setiap bahagian ni lah. Yang macam jasmani tadi tu kan. Kalau kamu makan makanan yang tak betul, makan makanan yang tak halal, dia akan jadi terganggulah bahagian-bahagian ni. Okey, seterusnya, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawan kesihatan. Jadi, yang ni adalah peranan kita untuk mencari tahu daripada mana datangnya makanan tu. Okey. Okey, lagi? Okey, dah habis. Itu je lah. Berkenaan makanan halal ni, Ustazah rasa tak susah sebab benda ni selalu kita makan. Kamu pun dah dididik daripada kecil makan benda yang halal, tak suka mencuri. Mesti ayah dengan mak akan marah kan kalau kita mencuri. Okey, jadi untuk hari ini Ustazah harap kamu faham dan tengok video ni sampai habis. Tak ada tugasan lah hari ni. Kamu buat ni dulu. Nanti next kita punya kelas bila-bila kita akan buat perjumpaan lah. Untuk kita perjumpaan pula dah. Kita akan buat revision untuk minggu tu. Kita buat revision dengan cara buat soalan saja. Untuk minggu ni, untuk kali ni Ustazah akan buat bagi video, kamu tengok, kamu baca nota, kamu buat nota. Lepas tu nanti next kita akan buat soalan. Boleh? Okey. Hari ni kamu tengok video ini saja. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap kamu jaga kesihatan, jangan stres-stres. Kalau ada kerja banyak, okey, buat satu-satu dulu, buat jadual. Yang mana yang penting kamu dahulukan dulu. Yang mana yang perlu dihantar, kamu
buat dulu. Jangan melazimi sifat menangguh. Kalau kamu tangguh, dia ibaratkan macam, Ustazah bagi contoh lah. Dia ibaratkan satu buku. Kamu dah pegang. Macam ni. Kamu biar datang buku lain. Tak. Kamu biar lagi datang lagi buku lain. Tak, jadi banyak. Siapa yang sakit? Memang kita akan rasa, hari ni aku malas nak buat, tangguh. Last, jadi beban kepada kita. Dia akan jadi efek pada diri kita juga. Jadi kamu jangan tangguh. Kalau ustazah atau cikgu suruh buat kerja, kamu buat je dulu. Boleh tak boleh, itu belakang cerita. Tapi, kalau ada masalah, tak faham atau apa-apa masalah, kamu boleh bagi tahu kat ustazah. Jangan stres-stres. Belajar PDPR ni kita santai-santai je. Kalau ada masalah, tak boleh ni adapt ataupun banyak sangat kerja yang ustazah bagi, boleh bagi tahu kat ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti isi kehadiran ni masing-masing.